Untuk hari ini kita akan teruskan bab yang ke-9. Masih lagi di bab yang ke-9. Kita telah berhenti bab 9 pada 6 hari bulan 8 hari itu. Sebab selepas itu kita ada ulang kaji, kita ada latihan penilaian. So hari ini kita akan teruskan semula dengan bab yang ke-9. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Pertama ada satu lagi bab iaitu bab yang ke-10. Selepas itu kita habis untuk tingkatan 4 dan kita akan mula dengan latih to be. Untuk bab 9 ini kita dah pergi kepada 9.1.1 hari itu pada 6 hari bulan 8. So kamu dah tengok 9.1.1. So untuk buku teks, sekiranya kamu nak buka buku teks, muka surat 244. So 9.1 adalah peristiwa bergabung. Dia punya subtopik. Dan kamu pun dah tengok berkenaan dengan tanpa pemulangan dan juga dengan pemulangan. Hari tu kamu dah tengok berkenaan dengan dadu dan shilling dan juga kamu dah tengok berkenaan kad yang berlabel huruf tekun, TEKUN. So hari ni kita akan teruskan dengan 9.2. So tak faham teruskan bertanya. Video ini akan diupload ke dalam YouTube cikgu selepas semuanya telah pun selesai. So, untuk 9.2 tajuknya adalah peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, kita nak tengok 9.2.1. Okey, so peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. So apa yang kamu mungkin boleh faham daripada perkataan bersandar dan tak bersandar, so kita akan tengoklah sebentar lagi. 9.2.1 standard pembelajarannya adalah membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okey, kita nak tengok perbezaan di antara bersandar ataupun tidak bersandar. So, apakah perbezaan dia? Okey, peristiwa bersandar, semua ni ada dalam buku teks kamu, muka surat 246 untuk hari ini. Okey, peristiwa bersandar adalah peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Manakala peristiwa tak bersandar, peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okay, so kalau kamu tengok bersandar bermaksud dia berkait antara salah satu. A, dia pastinya A dengan B ni dia akan ada kaitan. Itu bermaksud bersandar. Kalau dia tak bersandar, bermaksud peristiwa A dan peristiwa B dia tiada kaitan. So kita nak tengok terlebih dahulu untuk peristiwa bersandar, macam mana dia punya bentuk. Selepas itu kita akan tengok peristiwa tak bersandar, macam mana dia punya bentuk supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas perbezaan dia. Okey, kita kembali semula kepada soalan tekun. Soalan tekun ni adalah contoh daripada buku teks kamu, muka surat 245, contoh 1. So ada perkataan kad tekun kat sini. Okay. So contoh 1 muka surat 245. Kita kembali semula ke soalan yang telah kamu tengok pada 6 hari bulan 8 hari itu berkenaan dengan kad yang berlabel huruf TEKUN. So kita nak tengok ini adalah peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar. Okay, kamu kalau kamu masih ingat, kamu ada 5 keping kad dimasukkan ke dalam sebuah kotak, 2 keping kad dikeluarkan secara rawak, satu demi satu tanpa pemulangan. Okay, so perkataan tanpa pemulangan ini membawa maksud bersandar ataupun tidak bersandar, kita akan tengok. Okay, ada perkataan tanpa pemulangan. Dia ada satu lagi iaitu dengan pemulangan. So dia ada 2 perkara dekat situ yang berbeza. Okay, kamu tengok yang cikgu dah tunjuk hari itu berkenaan dengan 5 keping kad yang berada dalam satu kotak. So 2 keping kad dikeluarkan. So kalau kita tengok dekat sini, huruf ataupun kad yang pertama mungkin kamu akan dapat, kebarangkalian untuk kamu dapat adalah kad huruf yang pertama iaitu huruf T. Katakanlah kamu dah masukkan tangan dalam kotak, so kamu dah ada dalam kotak tu ada 5 keping kad. So kamu gagau dalam tu, kamu cabut keluar, kamu katakanlah dapat huruf T yang pertama. Kamu nak cari 2 keping. So kamu baru dapat 1 keping iaitu huruf T. So mungkin kamu masukkan kad T ini tidak dimasukkan semula. Itu maksudnya tanpa pemulangan. So T kamu ini tidak dimasukkan semula sebelum kamu buat cabutan yang kedua. So cabutan yang pertama, katakanlah kamu dapat huruf T.
So T ni dah tak masuk balik. Okey, so dia tak masuk balik, so kamu buatlah cabutan yang kedua. Kenapa kita perlu buat cabutan yang kedua? Sebab kita nak dua keping kad. So kamu cabut yang kedua, mungkin kamu akan dapat huruf E. So dia macam tu. Okey, so kamu dah dapat dua keping kad. Yang pertama T, tak masukkan balik T dah tak ada dalam tu. Kebarangkalian untuk dapat T dah tak boleh. So kamu gagal kali kedua, keluarkan kali kedua, mungkin dapat huruf E. So kamu ada dua keping kad, iaitu kad T dan juga E. So ini yang cikgu dah explain hari itulah. Okay. Cuma kita nak tengok hari ni untuk soalan tekun ini, kad TEKUN ini, adakah ianya bersandar ataupun tak bersandar. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, ruang sampel kamu yang pertama adalah TE. Okay. Kemudian kamu ada keluarkan sekali lagi. Kita nak ulang balik proses yang sama. Ada balik 5 keping kad. So kamu keluarkan yang pertama, mungkin dapat mungkin dapat T. Kemudian T dah tak ada, so kali kedua mungkin kamu akan dapat huruf K pula. So kamu ada yang kedua, ruang sampel kamu ialah TK. So dia macam tu. So kamu ulanglah proses ni banyak kali sampailah boleh dapat ke semua ruang sampel. Okay, so ke semua ruang sampel. Ruang sampel kamu seharusnya ada 20 dekat sini. So macam mana cikgu tahu ada 20? Daripada sinilah. Okay, sebab ruang sampel kamu ada 20 sebab yang pertama asalnya kamu ada 5 keping kad. Okey, kali pertama kamu ada 5 keping kad. Kali kedua, kad itu tidak dimasukkan semula, bermaksud kali kedua kamu nak buat keluar kad, kamu ada 4 keping kad lah. Kali pertama ada 5 asalnya, kemudian kali kedua kamu ada 4 keping kad. So 5 darab dengan 4 itulah 20. 20 ruang sampel dekat sini. So agak-agak kamu di antara yang cikgu dah tunjuk dekat sini berkenaan dengan kad TEKUN ini, peristiwa ini adalah peristiwa bersandar ke peristiwa tak bersandar? Agak-agak kamu lah mungkin. Sebab tak ada sini dalam buku teks kamu ni. Kamu ada dua jawapan sahaja. So sama ada dia bersandar ataupun tak bersandar. Bersandar kot. Bersandar kot sebab kamu tengah bersandar kat kursi sekarang. Okey. So kalau ikutkan dianya bersandar. Betul lah tu. Okey. Kenapa cikgu kata dia bersandar? Bersandar bermaksud kamu memerlukan satu sama lain. Yalah macam kamu lah. Nak bersandar dekat kerusi. Mesti kamu dan juga ada kerusi lah. So salah satu mesti ada. So perlu ada dua-dua barulah kamu dipanggil bersandar. So dia macam tu. Maksudnya kamu perlu ada kaitan di antara diri kamu dan juga kerusi. So kalau ikutkan dekat sini, kad ini ataupun soalan ini kita panggil sebagai soalan peristiwa bersandar. Sebab kenapa cikgu kata bersandar? Sebab yang pertama, clue dia adalah tanpa pemulangan. Apabila disebut kepada kamu tanpa pemulangan, ketahuilah bahawa tanpa pemulangan itu adalah peristiwa bersandar. Itu yang kamu kena tahulah. Itu yang paling senang kita nak tengok. Tanpa pemulangan, ianya seharusnya bersandar. Sekiranya dengan pemulangan, kita akan tengok sebentar lagi. So dengan pemulangan, dia akan jadi peristiwa tak bersandar. So kena tahu beza. Clue yang paling senang kamu nak tengok, tanpa pemulangan itulah peristiwa bersandar. Dengan pemulangan itulah peristiwa tak bersandar. So itu yang kamu nak tengok. Dan yang kedua, peristiwa bersandar dia akan tengok sekiranya berkurang. Okey. So kamu nak keluarkan yang pertama ada 5 keping kad. Kemudian dia berkurang menjadi 4 keping kad. So bermaksud 4 keping kad yang seterusnya itu yang nak dipilih dekat sini, 4 keping kad ini dia bergantung kepada T yang tidak dimasukkan. So bermaksud sekarang asalnya kamu ada 5. Kemudian kamu dah keluarkan T, kamu dah berkurang 1 menjadi pilihan yang kedua dah tinggal 4. So bermaksud untuk 4 ini dia bergantung kepada T yang telah tidak dimasukkan. So dia macam itulah. So senang kamu nak tengok tanpa pemulangan lah untuk bersandar, dengan pemulangan tak bersandar. So dia macam tu. Ataupun kita tengok terus kepada ibu punya bateri dah habis rupanya. Okay, so kita nak tengok kepada peristiwa A yang tidak mempengaruhi. Yang senang kita nak tengok yang tak bersandar. Tadi kamu dah tengok yang bersandar. Bersandar cikgu dah kata clue dia adalah tanpa pemulangan. Nampak saja tanpa pemulangan itulah
bersandar. So sekiranya dia tidak bersandar, so dia tak bersandar, macam mana keadaan peristiwa dia? Cikgu ambil soalan yang sama, cuma tadi asalnya tanpa pemulangan, cikgu dah ubah menjadi dengan pemulangan. So dengan pemulangan bermaksud dia kamu ada 5 kepingkat. Pemilihan yang pertama kamu ada 5 kepingkat. Kemudian pemilihan kedua kamu masih lagi ada 5 kepingkat. Kenapa dia jadi macam tu? Macam tadi kamu ada tanpa pemulangan. Pemilihan pertama kamu ada 5 keping. Pemilihan kedua kamu ada 4 keping. So kalau kali ini kamu tengok dengan pemulangan, maksudnya kamu dah cabut T kali pertama, kamu dah buat keluar T, lepas tu kamu kembalikan semula T, bermaksud pemilihan kedua masih boleh dapat kad yang sama, iaitu kad T. Itu bermaksud dengan pemulangan, dia masukkan semula ke dalam kotak. So bermaksud dekat sini, dengan pemulangan inilah peristiwa yang tidak bersandar. So cikgu harap boleh nampak perbezaan. So kat sini kamu ada 5 kepingkat pemilihan yang pertama, pemilihan kedua seharusnya kamu ada 5 kepingkat semula. Sebab kamu dah ulangkan balik T yang asal itu ke dalam kotak. So boleh dapat balik T yang kedua. So kamu akan ada T lah dekat sini. Sebab dia kata dia nak 2 keping. So kamu ada 2 keping kat sini, T dan juga T. Kemudian kamu ada TE, kamu ada TK, TU dan juga TN. Settle untuk huruf T. So habis dengan huruf T, kita akan buat huruf E lah pula. So E kamu juga, kalau kamu ambil E yang pertama, yang kedua masih lagi boleh dapat E kali kedua. Sebab dia memulangkan semula, dia masukkan semula. So kamu masih boleh dapat ET, kemudian kamu masih boleh dapat E, so EK, EU dan juga EN. So kamu ulanglah untuk K, kamu ulanglah untuk U, kamu ulanglah untuk N sehingga kamu dapat ke semua ruang sampel, iaitu 25. Kamu akan dapat 25 ruang sampel. Tadi kamu dapat tanpa pemulangan hanyalah 20 sebab dia 5 darab dengan 4. So untuk kali ini dengan pemulangan dia akan ada 5 darab dengan 5. Sebab kali pertama dapat 5, kali kedua juga boleh dapat 5 kad. So 25. Ya, ada apa-apa nak tanya? Cikgu, kalau sampel kan, dia kan tanya soalan, nanti kena tulis juga sampel ni. Kena. Kalau ikutkan soalan kamu, kebiasaannya untuk kebarangkalian ni, awal-awal lagi dia akan tanya, senaraikan ruang sampel. Apabila dia suruh kamu senaraikan ruang sampel, wajib kena tulis S sama dengan buka kurungan dan tulislah elemen dekat dalam dia ni, so tutup kurungan. Wajib ada. So dekat dalam ni berterabur, tak ada masalah. Yang pasti dia perlu ada S mewakili simbol ruang sampel. Tak tulis S juga boleh dikira salah. So hati-hati. So S sama dengan buka kurungan, tutup kurungan. Perlu ada. So clear dekat situ, ruang sampel memang wajib ada untuk setiap kali soalan kebarangkalian. So kamu kena fahamlah maksud soalan. Sebab cikgu kata, kamu kena tengok sebenarnya yang paling utama adalah tanpa pemulangan ataupun dengan pemulangan. Sebab kalau tanpa pemulangan, pemilihan pertama katakanlah 5, pemilihan kedua seharusnya akan jadi 4. Dia akan berkurang 1 sebab dia adalah tanpa pemulangan. Kalau dengan pemulangan, kali pertama 5, kali kedua juga akan kekal jumlah yang sama iaitu 5. So dia macam tu. So bila kamu dah nampak bilangan ruang sampel, so benda ni tak ada masalah sangatlah. Untuk kamu nak repeat balik untuk buat ruang sampel. Dan kalau kamu tengok dengan baik, dengan pemulangan, dia akan ada kad yang berulang. So T, dia ada kad berulang. So ada E, dia akan ada kad yang berulang. K. Sebab itulah dia menjadi 25. So kalau tanpa pemulangan tadi, kad yang berulang ini tidak ada. So dia macam tu. So cikgu harap kamu boleh nampak di antara bersandar ataupun tidak bersandar. So cikgu harap Akak Syami tadi dia tanya berkenaan dengan ruang sampel, clear lah. Cara penulisan ruang sampel nak kena betul. So jangan kamu tulis dekat dalam ni T tanpa koma. T terus kamu gabung tanpa koma dekat sini, salah.
Okay, seharusnya dua keping kad dia akan ada koma di dalam. Koma dekat luar ni perlu atau tak perlu tak menjadi wajib. Tapi kalau ada itu lebih cantik. Tapi yang ada kat dalam ni adalah wajib. Koma di dalam adalah wajib. Memisahkan di antara pemilihan pertama dan juga pemilihan kedua. So di antara elemen dan juga elemen ni tak ada masalah lah. Okay, koma ni kamu nak letak wajib, kamu nak letak atau tidak, itu tidak menjadi kewajipan. Tapi yang dalam ni adalah wajib. Okay, so peristiwa bersandar dan juga tak bersandar 9.2.1 selesai. Okay, tak ada apa-apa nak tanya ke? Agak-agak kamu untuk dadu dan juga shilling yang kita dah buat pada 6 hari bulan 8, dadu dengan shilling agak-agak peristiwa bersandar ke tak bersandar? Siapa yang nak cuba jawab? Sebab kamu dah buat dadu dengan shilling sebenarnya sebelum kita beralih kepada kad TEKUN ni. So, agak-agak kamu kalau peristiwa lambung dadu dan juga lambung shilling itu adalah peristiwa bersandar ataupun tidak? Macam mana kamu nak tahu? Tak ada yang nak cuba jawab? Bersandar. Sebab Adriana ada jawab bersandar. Kalau ikutkan untuk dadu dan juga shilling, dia tidak bersandar. Okay? Bermaksud kamu ada dua objek. Kamu ada dua objek. Di tangan kiri kamu ada dadu, di tangan kanan kamu ada shilling. So kamu lambung dua-dua. So apa yang jatuh, apa yang kamu dapat, itulah dia punya ruang sampel. So dia tidak berkait sebenarnya sebab kamu ada dua objek. So dia ada kiri dengan kanan, kamu ada dua objek yang berbeza. Berbanding dengan kad 5 keping kad dekat sini, kamu masuk dalam satu kotak. So bermaksud kamu ada satu je lah. Okay, walaupun dia ada 5 keping, tapi dia dimasukkan dalam satu kotak. Kotak kamu ada satu sahaja. So bermaksud kalau kamu pegang kotak di tangan kiri, tangan kanan kamu tak ada apa-apa dah. So bermaksud dekat sini apabila kamu ada kes satu barang, okay, kes satu barang, macam tadi kes dua barang, dadu dengan shilling, kes dua barang. So dua barang dia adalah peristiwa tak bersandar. So senang kamu nak tengok macam tu juga. So untuk satu barang, macam ni kamu ada 5 keping kad di dalam satu kotak, bermaksud satu barang. So dia boleh jadi bersandar, dia boleh jadi tak bersandar. Tapi bila dua barang, wajib dia akan jadi tak bersandar. Kita habis untuk 9.2.1, kita nak tengok 9.2.2. Masih lagi sama peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Tapi kali ini kita nak tengok, kita nak membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Kat sini untuk 9.2.2 ni kamu dah ada satu rumus. Rumus telah pun diberi, so kita nak cuba sahkan. Kita nak tengok rumus yang dia bagi itu sahih ataupun tidak. So itulah dia. Okay, so konjektor dekat sini. Konjektor bermaksud kenyataan matematik yang disyaki benar. Okay, so konjektor itu bermaksud dia adalah sesuatu ayat matematik yang memang benar. Cuma kita masih belum jumpa bukti sama ada dia benar atau tidak. Sebab itulah kita nak kena sahkan terlebih dahulu. So telah dibekalkan kepada kamu satu rumus iaitu hukum pendaraban kebarangkalian. Ada di muka surat 249. Okay, untuk peristiwa bersandar tak bersandar ni dia ada satu rumus khas. Hukum pendaraban kebarangkalian nama dia. So peristiwa. P kamu dekat luar ni adalah peristiwa. So A dekat dalam ni, B dekat dalam ni adalah kesudahan. Okay, so kamu tengok dekat sini. P, A dan B dan juga P, A bersilang B sama dengan PA darab PB. So benda ni yang kita nak sahkan lah. Betul atau tidak. Okay, itulah mengapa kita belajar berkenaan dengan konjektor ni. Okay, so kamu ada PA iaitu peristiwa A. So kebarangkalian berjaya mendapat peristiwa A. So PA dekat sini adalah kebarangkalian berjaya mendapat peristiwa A. So PB pastinya kebarangkalian berjaya mendapat peristiwa B. So benda ni tak ada masalah sangat. Apa yang kamu kena tahu adalah apabila disebut ada perkataan dan di tengah, kamu ada peristiwa A dan peristiwa B, ketahuilah bahawa kita akan buat operasi darab di antaranya. Okay? So apabila kamu ada perkataan dan, kita akan buat operasi darab.
sekiranya ini dua so dua peristiwa A dan juga peristiwa B. Kalaulah tiga peristiwa, kalau tiga sekalipun ada masalah lah. Peristiwa A darab dengan peristiwa B, darablah dengan peristiwa C. Okay, so kalau datangnya 4 peristiwa, darablah ke empat-empatnya sekali. Okay, so cikgu harap benda tu tak ada masalah sangat. So apa kita nak tengok, kita nak sahkan benda ni. Okay, betul atau tidak rumus yang telah diberi dekat sini, hukum yang telah diberi. Kita nak tengok kepada contoh 3. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.